Assalamualaikum dan salam sejahtera. Subur setangkai hijau di dahan jadi penyampai itulah impian. Terus bersama saya Mawahid dalam 15 minit MMTV edisi 18 Mac 2024. Kita ke berita utama. Pelaporan tahap penguasaan ujian akhir sesi akademik UASA bagi semua mata pelajaran murid di sekolah akan ditukar dalam bentuk peratus dan grade bermula sesi persekolahan ini. Berbanding sebelum ini, skor setiap mata pelajaran bagi UASA dipaparkan dalam bentuk tahap penguasaan TP iaitu antara 1 hingga 6. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan ibu bapa yang keliru dengan pelaporan TP selain turut mempertikaikan bagaimana ingin mengukur prestasi pembelajaran anak mereka di sekolah. Sementara itu, menurut beliau, penggunaan TP masih diguna pakai dalam pelaporan pentaksiran bilik darjah PBD namun bagi pelaporan UASA ia dikeluarkan dalam bentuk peratus dan grade. Jabatan Kemajuan Islam JAKI menegaskan isu kalimah Allah di stoking yang dijual di kedai serbaneka KK Mart bukanlah sesuatu perkara yang boleh dipandang remeh. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar memaklumkan beliau juga telah mengarahkan pengasas dan pengerusi eksekutif kumpulan KK Mart Datuk Seri Dr. KK Chai untuk mengadakan pertemuan dengan Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof yang dijadualkan hari ini. Beliau yang ditemui di Pejabat Media Mulia Sinar Berhad ketika mengadakan kunjungan hormat hari ini turut memberitahu pihaknya kini sedang bekerjasama rapat dengan Polis Diraja Malaysia PDRM serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN untuk menjalankan siasatan. Dalam pada itu, Naim meminta agar umat Islam di negara ini kekal bertenang dan memberi jaminan bahawa pihak berkuasa akan menyiasat isu penjualan tersebut dengan telus. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri KDN akan meneruskan siasatan berhubung isu stoking tersebut dan pihak yang terlibat bakal dikenakan tindakan undang-undang sekiranya mereka didapati melanggar peraturan. Malaysia tidak mengambil pendirian untuk bermusuhan dengan negara-negara tertentu, sebaliknya mengamalkan dasar luar secara menyeluruh demi menarik pelaburan dan memulihkan ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebagai sebuah negara kecil, Malaysia mahu lebih berkembang di samping menjaga kemaslahatan rakyat. Ujarnya langkah itu akan dilaksanakan biarpun ada negara barat yang sangsi dengan hubungan baik Malaysia dengan China malah berpendirian tegas dalam soal Palestin. Menurut Anwar, hubungan dengan semua negara dalam soal kerjasama pelaburan amat baik dengan mengambil pendekatan sama bagi menggalakkan pelaburan timur dan barat yang memberi manfaat kepada negara. Jelasnya, walaupun turut berbeza pendapat dengan Amerika Syarikat, Malaysia kekal lantang dalam isu memperjuangkan rakyat Palestin, malah Malaysia turut menzahirkan perkara yang sama ketika pertemuan dengan Chancellor Jerman Olaf Scholz baru-baru ini. Mahkamah Rayuan Putrajaya menetapkan 9 September depan sebagai tarikh akhir rayuan pendakwaan berhubung pembebasan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada 40 pertuduhan rasuah berhubung kontrak sistem visa luar negara VLN. Panel tiga hakim diketuai oleh Datuk Hadariah Said Ismail menangguhkan rayuan yang sepatutnya didengar hari ini selepas membenarkan permohonan pihak pembelaan yang mewakili Timbalan Perdana Menteri. Terdahulu, Peguam Datuk Hisham T. Potek memohon penangguhan rayuan kerana pihaknya telah memfailkan representasi kedua pada 7 Februari lalu, manakala representasi pertama yang dikemukakan pada Januari 2023 juga belum dijawab. Ahmad Zahid, 71 tahun, mengemukakan kedua-dua representasi agar Jabatan Peguam Negara AGC mempertimbang untuk tidak meneruskan rayuan pendakwaan. Sementara itu, Peguam Hamidi Muhammad Noor turut berkata pembelaan juga memerlukan masa untuk membalas penghujahan bertulis pihak pendakwaan yang baru diterima pada Khamis lalu. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my.
Kita kembali lagi. Proses lanjutan mediasi melibatkan kes saman McDonald's Malaysia terhadap pertubuhan bukan kerajaan NGO, Boycott, Divestment and Sanction BDS Malaysia berhubung isu pemboikotan restoran makanan segera itu ditetapkan 30 April depan di Mahkamah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Perkara itu dimaklumkan Peguam Datuk M. Reza Hassan selepas prosiding mediasi pertama yang berlangsung selama 2 jam bermula pukul 9.30 pagi di Kamar Mediasi Mahkamah. Kata M. Reza, perbincangan antara kedua-dua pihak adalah positif dan berjalan lancar di hadapan Hakim Mediasi Zaman Muhammad Noor. Dalam pada itu, kira-kira seramai 30 penyokong BDS Malaysia berhimpun sejak jam 8 pagi di perkerangan luar mahkamah tersebut dengan membawa plekat dan bungkusan seakan jenazah bayi. M. Reza bagaimanapun menegaskan maklumat terperinci berhubung proses mediasi berkenaan tidak boleh didedahkan oleh mana-mana pihak. Penyanyi rap dan aktivis kemanusiaan Caprice selamat menimang cahaya mata sulungnya semalam. Caprice atau nama sebenarnya Aris Ramli, 36 tahun, berkongsi berita gembira tersebut menerusi Instagram miliknya yang memaparkan dia sedang mendukung anaknya itu. Bagaimanapun dia tidak berkongsi butiran lanjut mengenai jantina anak pertamanya itu kepada umum. Untuk rekod, Caprice mendirikan rumah tangga dengan Farah yang juga merupakan seorang ibu tunggal pada bulan November tahun 2022. Berita dunia. Princess of Wales Kate Middleton dilihat kembali muncul selepas pelbagai spekulasi yang menyatakan dirinya telah hilang selepas menjalani pembedahan perut pada Januari lalu. Beliau dilihat menemani suaminya Putera William di sebuah kedai berhampiran Istana Windsor, England, dan itu merupakan kemunculan pertama Kate di tempat awam sejak menjalani pembedahan tersebut. Kate, 42 tahun, dikatakan tidak pernah muncul di khaliat ramai sejak 25 Disember tahun lalu dan sekaligus menimbulkan pelbagai spekulasi. Menurut seorang saksi di kedai tersebut, segala khabar angin yang timbul sebelum ini lenyap selepas dia menyaksikan sendiri Kate dan William datang bersama. Seorang wanita yang sarat hamil mengidam untuk disuap makanan oleh suaminya yang berada di dalam penjara baru-baru ini mengundang perhatian ramai. Permintaan wanita hamil itu mendapat persetujuan polis Kuasing selepas suaminya dilaporkan sedang menjalani tempoh tahanan di balai polis berkenaan. Momen tersebut yang turut dirakamkan menjadi tular menunjukkan detik penuh emosi pertemuan antara si isteri dan suaminya. Dalam video berkenaan, wanita hamil itu menunggu suaminya di sebalik pintu besi sambil memegang makanan serta senduk sebelum disuapkan suaminya. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Kadar baru gaji minimum perlu dinaikkan kepada RM2,600 dan ke atas bagi mengimbangi peningkatan harga barangan sekaligus menghapuskan miskin tegar. Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia, Kamarul Baharin Mansur berkata kenaikan kadar gaji perlu dilakukan setiap 2 tahun berpandukan Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 Akta 732. Kamarul turut menjelaskan kadar RM2,600 mampu menangani masalah seperti pendapatan garis kemiskinan, PGK miskin tegar sekaligus menghapuskan individu berpendapatan rendah. Sementara itu, Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan Wan Amsyar Hadi berkata sudah tiba masanya kerajaan melihat dengan lebih serius berkenaan gaji minimum siswazah selari dengan dasar gaji progresif dan perlu beralih kepada peringkat pelaksanaan. Johor menerima RM113.7 bilion pelaburan dan mewujudkan 35,000 peluang pekerjaan dalam tempoh kira-kira 2 tahun lepas sekaligus menyaksikan negeri ini menjadi pengimport dan pengeksport terbesar negara. Menteri Besarnya Datuk On Hafiz Ghazi berkata pihaknya juga telah menyalurkan pelbagai bantuan dengan peruntukan berjumlah RM438.6 juta kepada golongan yang memerlukan serta menyantuni 2,647 miskin tegar sepanjang tempoh tersebut.
Katanya selain itu kerajaan negeri turut menaik taraf pusat-pusat pelancongan seperti Muzium Diraja Sultan Abu Bakar, Zoo Johor, 6 taman negara di negeri tersebut. On Hafiz berkata pihaknya turut menaik taraf 444 km jalan raya yang antaranya membabitkan Jalan Pasir Gudang, Jalan Mersing Kota Tinggi dan Jalan Muar Labis serta melancarkan aliran trafik di Kompleks Kastam, Immigration dan Kuarantin, Bangunan Sultan Iskandar dan Kompleks Sultan Abu Bakar. Berita sukan. Hasrat beregu lelaki nombor 1 negara Aaron Chia dan Soh Woo Yik untuk menamatkan pemburuan kejuaraan All England berakhir dengan kekecewaan apabila sekadar berpuas hati dengan gelaran naib juara. Pada perlawanan akhir yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham sebentar tadi, Aaron Woo Yik terpaksa akur dengan kekalahan straight set 16-21, 16-21 kepada juara bertahan dari Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Segalanya serba tidak menjadi buat Aaron dan Woo Yik apabila banyak melakukan kesilapan mudah sehingga membolehkan pemain lawan mengutip mata percuma dalam kedua-dua set perlawanan. Bagaimanapun, pasangan beregu yang sudah pun mengesahkan tempat mereka ke Sukan Olimpik 2024 di Paris Julai ini kekal menjadi pertaruhan terbaik Malaysia untuk memburu pingat. Manchester United memastikan Liverpool pulang hampa apabila berjaya menyingkirkan seterunya 4-3 di peringkat suku akhir Piala FA awal pagi tadi. Prestasi anak buah Erik ten Hag harus diberi pujian apabila menampilkan corak permainan cemerlang setelah berjaya meledak gol awal pada minit ke-10 perlawanan melalui penyerang Scott McTominay. Namun pasukan pelawat berjaya bangkit apabila mendominasi permainan dan meletakkan mereka di depan 2-1 pada separuh masa pertama hasil jaringan Alexis Mac Allister pada minit ke-44 dan jaringan Mo Salah pada minit ke-45. Berbaki beberapa minit sebelum visa penamat, The Reds dikejutkan gol penyamaan pada minit ke-87 sebelum kembali menguasai permainan melalui Harvey Elliott. Ketinggalan 3-2 membuatkan The Red Devils terus bangkit dan berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-112 menerusi jaringan Marcus Rashford dan pemain muda United Ahmad Diallo menjadi wira The Red Devils menerusi gol kemenangan pada minit ke-120. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 19 Mac 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.